Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan untuk menonton video imbas kembali geografi tingkatan 1 bagi bab 5 dan juga bab 6. Jadi untuk peperiksaan akhir tahun ini kenalah kita membuat ulang kaji. Jadi sekurang-kurangnya kita imbas kembali tajuk-tajuk yang perlu kita faham di setiap bab. Okey, jadi dalam video kali ini kita fokuskan kepada bab 5, tajuk bumi, dan bab 6, bentuk muka bumi. Okey, bagi tajuk bumi, iaitu kita perlu memahami tentang struktur bumi, sistem bumi, benua, lautan, laut utama dan selat, serta kesan pergerakan gerak bumi. Jadi bagi tajuk bumi ni kita ada 4 tajuk yang perlu kamu fahami. Jadi dalam sistem bumi kita ada atmosfera, hidrosfera, litosfera dan juga biosfera. Di mana kamu mesti memahami apa yang dikatakan atmosfera, hidrosfera, litosfera dan juga biosfera. Okey, seterusnya ialah tentang struktur bumi. Maknanya struktur bumi ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kerak bumi, mantel dan juga teras bumi. Di mana teras bumi ini ada teras luar dan juga teras dalam. Seterusnya bagi tajuk benua, lautan, laut utama dan selat, kamu perlu mengenal pasti 7 benua yang ada di dunia ni, 5 lautan, 2 laut dan juga 2 selat. Jadi yang selat ni, dua-dua selat ni ada berhampiran dengan negara kita, iaitu Selat Melaka dan juga Selat Tebrau. Seterusnya ialah kesan pergerakan kerak bumi, di mana pergerakan pembentukan gunung lipat, pembentukan gunung bongkah, pembentukan gunung berapi serta menyebabkan gempa bumi. Okey, bagi tajuk sistem fizikal bumi, kita ada atmosfera. Okey, ni cikgu dah ajar dulu, di mana kamu berada kat luar tu, kawan kamu berada kat luar. Okey, jadi ingatkan balik apa yang kita buat dulu. Atmosfera maknanya ruang udara kita. Biosfera ni maknanya tempat di mana ada haiwan dan juga manusia hidup. Lepas tu hidrosfera maknanya kawasan yang ada air dan juga litosfera. Okey, ni batu-batuan tu Okey, jadi apakah dia atmosfera tu? Okey, atmosfera tu ialah lapisan udara. Okey, atmosfera ni mengandungi apa? Okey, jadi kalau kita tengok udara kita ada debu, ada habuk, ada asap serta wap air dan juga gas. Jadi itulah ruang udara kita yang dipanggil atmosfera. Okey, seterusnya ialah biosfera. Okey, biosfera ni apa pula? Okey, biosfera maknanya kawasan yang didiami benda hidup, termasuklah kita sebagai manusia. Jadi kawasan yang kita diami ini dipanggil biosfera. Di mana di biosfera ni selain daripada kita, maknanya ada juga haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, selain daripada itu, ia juga melibatkan kerak bumi dan juga atmosfera. Jadi yang paling penting biosfera ni kawasan yang kita diami. Okey, yang seterusnya ialah hidrosfera. Okey, hidrosfera ni semua bahagian air di bumi, tak kiralah tasik ke sungai ke air ke ataupun di tupan ais. Okey, seterusnya ialah litosfera, iaitu lapisan luar bumi. Jadi sekurang-kurangnya kamu perlu tahu, kita ada 4 sistem fizikal bumi. Okey, yang seterusnya ialah tentang struktur bumi. Jadi struktur bumi kita ni terdiri daripada apa? Okey, yang di luar sekali ni kita panggil kerak bumi. Luar sekali ni kerak bumi, iaitu lapisan yang paling keras dan pejal. Okey, lapisan yang kedua ni, yang ini, yang berwarna jingga ni ialah kita panggil mantel. Okey, mantel ni apa dia? Mantel ni dia bersifat pepejal tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair. Jadi maknanya
dia bersifat pepejal. Okey, tapi lapisan luarnya bersifat separaca cair. Ya, okey, lepas tu kita ada lapisan yang paling dalam yang dipanggil teras. Ya, teras ni ada dua, iaitu teras luar dan juga teras dalam. Okey, jadi itu struktur bumi kita yang terdiri daripada kerak, bumi, mantel dan juga teras. Okey, seterusnya tentang kesan pergerakan kerak bumi. Jadi kita belajar tentang bumi ni, maknanya kita belajar kesan pergerakan kerak bumi. Okey, jika berlaku tolakan serta himpitan dua pelat dari arah yang bertentangan. Arah bertentangan faham kan? Macam mana kamu kalau arah bertentangan? Maknanya satu himpit ke sini, tolak ke sini. Jadi menyebabkan kerak bumi termampat. Jadi ini akan menyebabkan terbentuknya gunung lipat. Jadi gunung lipat ni terbentuk akibat tolakan serta himpitan dua pelat dari arah bertentangan. Okey, ni gunung lipat. Nampak tak ni? Ya, macam kat dalam ni bentuknya macam berlipat-lipat. Okey. Satu lagi pergerakan bumi ialah yang terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran ataupun sesaran. Di mana gelinciran ataupun sesaran ini menyebabkan terbentuknya gunung bongkah ataupun lurah gelinciran. Jadi maknanya terbentuknya gunung bongkah dan juga lurah gelinciran disebabkan pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran atau sesaran. Okey, yang seterusnya ialah tentang bentuk muka bumi di negara kita. Okey, bentuk muka bumi di negara kita ni, okey, ni bab 6. Okey, ada 4 bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan juga pinggir laut. Okey, tanah tinggi ialah kawasan yang melebihi 180 meter. Kalau tanah pamah maknanya ni tanah ni lebih kurang rata. Maknanya ketinggiannya kurang daripada 180. Ni pun namanya tanah tinggi, jadi dia lebih daripada 180. Jadi ni yang kita tak tahu pula kita ada Banjaran Titiwangsa yang merupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia. Kenapa dipanggil tulang belakang? Sebabnya banjaran ini sangat panjang, menganjur sampailah ke negeri kita. Dari Rembau pun boleh nampak masih ada lagi Banjaran Titiwangsa yang kita boleh nampak dari daerah kita. Okey, lepas tu ni jangan sampai rakyat Malaysia jangan tak tahu pula gunung tertinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu yang terletak di Banjaran Croker, negeri Sabah. Okey, apa pentingnya kawasan tanah tinggi ni? Okey, satu kawasan pelancongan. Ramai orang nak pergi mendaki Gunung Kinabalu ataupun kita pun suka pergi ke Cameron Highland, Genting Highland. Okey. Selain daripada kawasan pelancongan, maknanya kawasan itu juga dijadikan kawasan pertanian. Contohnya di Kundasang ataupun Cameron Highland dijadikan kawasan pertanian hawa sederhana. Okey, selain daripada itu, kawasan tanah tinggi ini juga boleh digunakan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Okey, yang kedua tadi bentuk muka bumi yang ada di negara kita ialah tanah pamah. Maknanya tanah pamah ni lebih luas di pantai barat Semenanjung Malaysia. Jadi apa kepentingan tanah pamah ini? Okey, tanah pamah ni sesuai untuk aktiviti pertanian. Contohnya sawah, padi. Okey, sesuai juga untuk pertempatan. Kan senang kalau kita nak buat rumah di tempat yang rata. Lepas tu untuk perhubungan dan juga pengangkutan serta perindustrian dan perdagangan. Contohnya Kuala Lumpur, Seremban, kawasan-kawasan industri. Okey, yang ketiga bentuk muka bumi ialah saliran. Jadi saliran ini merujuk kepada sungai dan juga tasik yang ada di negara kita. Jadi antara sungai-sungai yang utama di negara kita ialah Sungai Pahang dan juga Sungai Rajang. Okey, tasik pula di negara kita ada tasik semula jadi dan juga tasik buatan
manusia. Contohnya cikgu beritahu dulu tasik buatan manusia ialah tasik kenyir. Ya. Okey, kepentingan saliran kepada kita. Ya, ataupun apakah kepentingan saliran ini? Okey, jadi saliran dah ada sungai tasik. Jadi yang penting sekali adalah untuk aktiviti penternakan dan juga penangkapan ikan. Contohnya orang suka nak tangkap ikan dekat sungai. Okey, itulah aktiviti penangkapan ikan. Ataupun ada orang gunakan, contohnya di Pahang, dia gunakan sungai ataupun ada juga yang gunakan tasik untuk penternakan ikan air tawar. Okey, selain daripada tu, okey, digunakan juga untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, ada juga sungai yang dijadikan perhubungan dan juga pengangkutan, contohnya di Sarawak, serta ada yang menjadi sempadan negeri dan juga sempadan antara bangsa. Sempadan ni contohnya Sungai Golok menjadi sempadan antara bangsa, makna antara Malaysia dan juga Thailand. Okey, yang keempat kita ada kawasan pinggir laut. Kawasan pinggir laut ni di negara kita ni panjang. Maknanya ada beberapa tempat-tempat yang menarik, contohnya pulau, tanjung dan teluk. Jadi apa gunanya laut? Okey, kita suka pergi melancong. Jadi mana kepentingannya dijadikan tempat pelancongan. Okey, perikanan, maknanya kat laut ramai orang tangkap ikan, contohnya nelayan-nelayan. Okey, digunakan juga perlombongan, contohnya petroleum dan juga pelabuhan. Okey, jadi nanti kita sambung balik untuk tajuk ni. Jadi pastikan yang cikgu sebut tadi, okey, kamu dapat fahamkan betul-betul. Faham dan ingat.